الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya dan keberkatan kepada kita. Dapat lagi kita berkumpul bersama-sama di dalam masjid ini dengan niat untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Di samping itu kita menadah ilmu daripada ilmu para ulama yang mereka telah Allah angkatkan darjat mereka sampai ke tahap waliullah, sampai ditempatkan keajaiban yang berlaku kepada mereka dengan murid yang ramai dan tersebarnya ilmu mereka itu sehingga hari ini dengan ilmu yang benar. Tambah lagi kita belajar tentang ilmu akidah, iaitu berlandaskan kepada ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan nikmat itu yang paling besar yang tidak ada kepada orang-orang kawan-kawan kita di luar sana dari kalangan non-Muslim, iaitu iman dan Islam. Sehingga hari ini Allah masih jaga. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan itu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu digelar kepada Rasulullah ini Badrit Tamam, iaitu umpama rembulan yang mengambang. Apabila orang melihat wajah baginda Nabi SAW dan kelahiran baginda Nabi SAW juga sebenarnya diperakui oleh rahib-rahib yang non-Muslim pada zaman Rasulullah. Maknanya keajaiban, keistimewaan, kemuliaan kedatangan baginda Nabi SAW ini telah termaktub di dalam kitab Taurat dan telah termaktub di dalam kitab Injil. Dan ini diperakui oleh paderi-paderi ketika itu, rahib-rahib ketika itu. Dan mereka juga seronok kedatangan baginda Nabi SAW. Adapun golongan yang tidak seronok adalah mereka ini membenci kedatangan Rasulullah SAW
Kerana mereka tahu sebenarnya bahawa akan datang seorang Rasul akhir zaman, penutup bagi sekalian Nabi dan Rasul. Ini akan memecahkan kejahilan yang berlaku di kalangan manusia ketika itu. Maka mereka takut kehilangan jawatan, mereka takut kehilangan pangkat, mereka takut tempat-tempat mereka ini dimusnahkan. Sedangkan Islam yang Nabi bawa bukanlah sebegitu rupa, dan bukanlah kedatangan Islam itu, tersebarnya Islam itu dengan peperangan, tidak. Jadi agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Seterusnya barisan AJK Masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masih sambung perbahasan ataupun kita berkongsi sedikit tentang kitab Aqidatul Awam, Aqidatul Awam, dan kita telah membaca sedikit dan kita syarah sedikit sebab daripada permulaan. Kita dah syarah sikit tentang permulaan rangkap bagi Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ni apa maknanya? Akidah orang awam. Inilah majoriti yang dipegang oleh sekalian ramai manusia. Majoriti. Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maknanya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah ni maknanya Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikut sunnah Rasulullah. Dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, fiqah lah, bab fiqah, dari segi tasawufnya. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah, tasawuf Rasulullah itu bukan hanya berzikir saja sehingga tidak mempedulikan orang ramai dan sehingga meninggalkan solat, tidak. Tetapi Rasulullah adalah orang yang paling banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi sebut, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersusah payah menunaikan solat malam, bangun tahajud lah, menunaikan solat malam sehingga bengkak kaki engkau ya Rasulullah, sedangkan Allah telah ampunkan dosa engkau yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang." Maknanya Allah jaga Rasulullah ni daripada melakukan maksiat dan dosa. Lalu apa kata Rasulullah SAW di atas pertanyaan isteri baginda itu? Maka Rasulullah menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Maknanya Nabi sujud banyak kepada Allah Ta'ala ini untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang confirm masuk syurga. Apatah lagi kita ini tak tahulah kan, keadaan kita di akhirat nanti sama ada dua tempat saja, syurga ataupun neraka. Patutnya kita mesti lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah maknanya orang yang mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Dengan perantaraan Jibril lah Nabi mengenal wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wal jamaah ni kata guru saya adalah inilah pegangan akidah yang dipegang oleh orang ramai di seluruh dunia. Tidak ada pun ajaran-ajaran sesat, Yapin ke Syiah ke, ia adalah minoriti, bukan majoriti. Maknanya akidah ini telah dipegang oleh sahabat, dan sahabat mewariskan ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, akidah yang dibawa oleh Rasulullah itu kepada para tabi'in. Para tabi'in mewariskan kepada ulama-ulama ketika itu, sama ada imam 4 mazhab ataupun ulama-ulama imam-imam besar kita. Seterusnya disebarkan sehingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah kejayaan amalan, sebelum kita masuk sini, apakah kejayaan bagi seorang panglima Islam yang ketika itu, maknanya bukan pada zaman sahabat, bukan pada zaman tabi'in. Dia nama beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Apakah kejayaan dia yang menyebabkan dia ni boleh menawan bangunan-bangunan ataupun markas-markas tentera Rom, sehingga dia dapat membuka Konstantinopel, iaitu Turki sekarang. Apa kejayaan dia? Kejayaan dia adalah dia mewajibkan setiap
muazzin, iaitu setiap tukang bank, tukang azan ni, di setiap masjid di Turki, dia mewajibkan sebelum masuk waktu subuh, dia mewajibkan muazzin ini untuk membaca satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dipanggil akidah mursyidah. Kalau kita sebelum masuk subuh kita pasang kaset ataupun radio, ataupun ada di kalangan sahabat kita yang pandai taranum, maka dia pegang mic, dia baca Al-Quran ke, dia berzikir sebelum masuk. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana dia antara benda yang dia berjaya menawan Konstantinopel adalah dia mewajibkan setiap muazzin di setiap masjid ini untuk membaca matan ataupun membaca karangan para ulama dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab itu bernama Aqidah Mursyidah, Aqidatul Mursyidah. Maknanya Sultan Muhammad Al-Fatih, antara resepi kejayaan beliau adalah dia menerapkan akidah yang sebenar di kalangan tenteranya, dan dia perdengarkan akidah itu dengan cara apa? Dia suruh muazzin ini membacanya dan keluar di setiap corong-corong masjid, dan masyarakat ketika itu mendengar, maka inilah menyebabkan resepi kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi orang tidak ketahui. Jadi Aqidatul Awam ataupun Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah majoriti yang dipegang oleh seluruh dunia. Pergilah mana-mana pun, pastinya mereka akan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang sesat, Wahabi ke, Syiah ke, Mujassimah ke, Mu'tazilah ke, apa-apa saja yang sesat yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini bilangannya adalah minoriti. Dan perkataan ini juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk Aqidatul Awam ini adalah kitab yang paling asas. Setelah kita mengetahui apakah dalil yang kuat yang menunjukkan akidah Rasulullah tu bagaimana, kita dah mempelajari tentang surah Al-Ikhlas, itulah akidah Rasulullah SAW. Adapun golongan yang menyatakan Allah duduk di atas aras, Allah ini macam makhluk, Allah ini ada tangan, Allah ini ada wajah, itu menyalahi apa yang telah kita belajar, iaitu surah Al-Ikhlas. Maka tidak sama sekali dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Rasulullah, seorang hamba yang sangat tawaduk, yang sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala dan merupakan sahibul jannah, ketua bagi ahli syurga, tiba-tiba dia bawa ajaran sesat. Na'udzubillahi min zalik. Tiba-tiba dia mengatakan Rasulullah pernah sebut bahawa Allah duduk di mana-mana, Allah duduk di atas aras. Subhanallah al-azim. Mustahil itu berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih lagi dalam rangkap yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkatalah pengarang kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita ambil itu dulu. Apa maknanya? Abda'u bismillahi warrahmani. Saya memuji, segala puji bagi saya, memuji dengan menyebut nama Allah, iaitu nama Allah, salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahim yang selalu berbuat kebaikan. Okey. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak ada permulaannya, yang maha awal dan yang maha akhir, yang kekal tanpa ada perubahan. Okey, baik. Pengarang memulakan pembacaan ataupun penulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah sebut perkara ini telah jelas bahawa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan duduk saja-saja zikir Allah, 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 tak ada pun menempelkan sifat Allah, Allahu Akbar, tak ada. Tuan-tuan sebut Allah, Allah, duduk saja-saja termenung dekat atas kursi luar di laman rumah tu kan, Allah, Allah,
Allah, Allah. Benda itu bukan benda yang tidak ada maksud. Allah ini adalah nama zat Allah sendiri. Dia lebih kuat daripada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang lain. Sebab apa? Dia adalah nama zat Allah SWT. Jadi setiap orang pun kalau dinisbahkan kepada makhluk, setiap orang pun ada nama. Adapun yang lain-lain itu adalah sifat bagi si empunya nama tersebut. Contoh, mungkin ustaz-ustaz yang mengajar di sini semuanya kurus-kurus. Tetapi tuan-tuan nak kenal kepada Ustaz Farid, tahu dah Ustaz Farid ni adalah ustaz yang badan besar. Farid itu adalah nama ustaz tu, dan besar adalah sifat Ustaz Farid. Jadi kita faham itu. Jadi Allah, alif lam lam ha, adalah nama zat Allah SWT. Kita tak boleh kata Allah ni ada fizikal. Kita panggil zat Allah Ta'ala, mempunya Tuhan bagi sekian alam, namanya Allah. Dan sifat dia adalah yang kita belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Kalau dinisbahkan kepada makhluk, macam yang saya nyatakan tadi. Jadi ada golongan, tuan-tuan jangan terkejut. Hari ini dia mengatakan bahawa apa gunanya, apa manfaat, apa faedah kita berzikir Allah, 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 Allah. Kalau disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam kita tasbih selepas solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada maksud, Allah Maha Besar. Tetapi kalau orang itu dia sebut Allah, Allah, Allah dalam hati dia sambil-sambil nak lena, Allah, 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 Allah. Maka satu golongan hari ini, bukan zaman Rasulullah, hari ini dia mengatakan bahawa yang menyebut zikir Allah, 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 Allah sahaja tanpa menyebut yang lain, Allahu Akbar, Subhanallah ke, dia sebut Allah saja, maka dia kata tidak ada manfaat. Boleh dia perli pula, dia mengutuk kepada para ulama. Dia kata apa? Benda ini benda gaib. Dia tak tahu Allah suka ke tidak suka. Jadi bila dia kata macam tu, dia kata tidak ada Nabi buat benda itu. Nabi hanya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan tengok Bilal bin Rabah ketika dijemur oleh tuannya di tengah panas dan diletakkan batu di atas badannya. Bilal bin Rabah disebut apa? Dia tak sebut Allah, dia sebut sifat Allah, Ahad, Ahad, Ahad. Kalaulah zaman sekarang golongan ini mengatakan sebut nama Allah itu adalah perkara yang membazirkan masa, apatah lagi Bilal bin Rabah, dia bukan sebut nama Allah, dia sebut sifat Allah, Ahad, Ahad. Dia sebut Esa, Esa, Esa. Jadi boleh ke kita sebut nama Allah? Tak ada masalah. Sebab dalam perkataan A'udzubillah, kita tak baca A'udzubirrahman, A'udzubirrahim, tak sebut. Kita sebut nama yang paling kuat, iaitu Allah. Sebab nama Allah ini zat bagi dia, nama bagi zat dia. Jadi kita sebut A'udzubillah. Kita baca doa apa-apa pun, ataupun macam nak mula kuliah ke, kita nak buat kerja ke, Bismillah, baru diikuti selepas itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tak mulakan Bismillahirrahman Ar-Rahim Allah, tak ada. Kita mulakan Bismillah. Jadi nama Allah itu nama Allah itu adalah nama bagi zat Allah. Dia lebih kuat daripada sifat-sifat Allah yang lain. Maknanya kalau kita sebut Allah ada maksud, dan nama lafzul jalalah ini tidak boleh digunakan kepada siapa-siapa. Sebab itu kalau nama dia nak letak nama anak dia mesti letak Abdullah. Dia tak boleh letak Muhammad. Allah tak boleh. Dia kena Abdullah. Abdu ni apa? Hamba. Allah ni Abdullah, hamba Allah. Boleh. Dia ada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita pakai secara terus. Contohnya Rauf. Dia tak payah letak Abdul Rauf pun tak apa. Dia terus letak Rauf bin Abu. Boleh. Tapi Rahman tak boleh. Dia adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena letak Abdul Rahman. Rahim boleh. Rahim kalau dia nak letak Rahim saja, Rahim bin Abu boleh. Kalau dia nak letak Abdul Rahim boleh juga, tak ada masalah. Cuma Rahman antara nama Allah yang khusus bagi Allah, dia kena letak di depan tu Abdul Rahman. Itu khusus bagi Allah.
Kita tak boleh. Sebab itu kita tak boleh letak pada siapa-siapa. Sebab itu dulu isu gereja Kristian nak letak kalimah Allah Subhanahu taala, kalimah alif, kalimah saja, bukan dia nak dia nak letak kalimah alif lam lam ha itu di dalam gereja. Kita pertahankan, tak boleh. Sebab Allah ini lafzul jalalah, lafaz yang paling mulia, dan itu adalah nama al-zat bagi Allah Subhanahu taala. Jadi nama Allah SWT ini tidak boleh diguna pakai kepada mana-mana siapa pun. Sama ada orang non-Muslim dia nak letak pada nama Tuhan dia ke, ataupun nak letak nama manusia ke, pastinya ada benda yang menempel sebelum itu. Menempel ni macam mana tadi? Macam tadilah Abdullah. Dia tak boleh Muhammad Allah, tak boleh. Jadi dia kena perbetulkan. Jadi nama Allah dan kita membaca zikir Allah Subhanahu Wa Taala dibolehkan, tidak ada masalah. Maka Ar-Rahman pula, Ar-Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi saja kepada siapa-siapa pun, sama ada dia non-Muslim ataupun Muslim, Allah akan bagi sama rata. Sebab itu kita tengok ranking orang yang terkaya di dunia, di Malaysia ini rankingnya, ada senarai, dalam senarai itu ada orang Muslim, tetapi ranking sekarang ni adalah non-Muslim. Maknanya Allah bagi kekayaan itu sama rata. Non-Muslim pun dapat, dan yang Muslim pun dapat. Tetapi Allah simpan lagi satu, iaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim ini hanya orang yang bertakwa, muttaqin, iaitu orang yang bertakwa dan Muslim. Dia mati dalam keadaan dia mati dalam atas kalimah la ilaha illallah, dan dia tak syirik kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan bagi rahmat dia di akhirat. Adapun orang yang syirik dan orang yang kufur ataupun non-Muslim matinya dalam keadaan itu, maka dia tidak akan dapat rahmat Allah di akhirat nanti. Jadi Ar-Rahman adalah Allah memberi nikmat kepada sesiapa saja, sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim di dunia. Tetapi di akhirat khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang matinya di atas kalimah la ilaha illallah, walaupun dia tidak bertaubat di atas dosa-dosa besarnya kecuali syirik. Maknanya dia mati, na'udzubillah min zalik, dia mati dalam keadaan dia tengah berzina, dia tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Di akhirat nanti dia juga akan dapat rahmat Allah SWT. Bagaimana rahmat Allah SWT? Walaupun asalnya dia akan dicelupkan dalam neraka dulu, tetapi dia akan dikeluarkan kembali, dan setelah habis azab dia akan dipindahkan ke dalam syurga. Adapun orang yang syirik, orang yang kufur, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ataupun orang Muslim yang mati dalam keadaan dosa besar macam tadi, dia tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, kata ulama' juga, mungkin di akhirat nanti kerana kebaikan yang lain dia pernah buat, Allah ampunkan direct di akhirat nanti, dia tak jadi masuk ke dalam neraka. Ini semua takdir Allah, dan dia pindah masuk ke dalam syurga. Itu rahmat yang Allah nak bagi kepada orang Islam, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, walaupun dia mati dalam keadaan membuat dosa besar, tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, itu rahmat kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali syirik, dia murtad, dia tak bertaubat, maka dia akan kekal selamanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daimil ihsani, iaitu sentiasa perhati perbuatan hamba-hambanya, dan sentiasa beri apa yang dipohon oleh hamba-hambanya. Jadi kita bila tahu Allah ini sentiasa memerhati perbuatan kita ini, sentiasa memerhati pergerakan kita ini, sentiasa mengawal apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka kita tahu kita ini tidak terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah sebut banyak, dalam surah Al-Waqi'ah ada, dalam surah Ar-Rahman ada, yang mana Allah menyebut bagi golongan Ahlul Yamin, iaitu golongan-golongan di akhirat nanti, mereka ini Ahlul Yamin ini, dia akan mendapat, malaikat akan berikan kepada Ahlul Yamin
iaitu buku malaikat akan beri buku amalan kita ini dari sebelah kanan. Bila dari sebelah kanan, tidak ada benda yang lain akan dapat kepada orang itu melainkan basyirah ataupun kegembiraan kepada orang itu. Kerana apa? Orang yang diberi buku amalannya dari sebelah kanan, maka itu adalah ahli syurga, confirm. Depan-depan orang, macam kita, anak kita konvo, dia naik atas pentas dapat anugerah, di bawah ni ramai orang, ibu bapa, student-student lain tengok dia sedang mengambil konvo dia tu. Macam itulah keadaan kita di akhirat. Jadi setiap orang di hari akhirat nanti, dia akan rasa getar. Bagaimanakah keadaan aku untuk berdepan dengan Allah Ta'ala? Dan pada masa itu dilihat oleh berjuta-juta manusia, daripada zaman Nabi Adam sampailah umat akhir zaman. Maknanya buku amalan kita itu akan diberi sama ada dari sebelah kanan ataupun daripada sebelah kiri. Adapun golongan yang di akhirat nanti Allah berikan kepada mereka dari sebelah kiri dan dari sebelah belakang, maka itu confirm ahlu neraka. Itu kita yang kita takut. Itu kita antara doa yang kita kena baca. Kita doalah, ya Allah, tolong tutup aib aku di dunia dan di akhirat. Aku tahu aku membuat dosa kepadamu. Jadi minta Allah tutup aib kita, walaupun kita tak sedar dosa yang pernah kita lakukan. Maka pengarang memulakan penulisannya dengan memulakan pujian, iaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana apa? Kenapa setiap pengarang dia menulis kitab, tuan-tuan belilah, sama ada Rumi ke Jawi ke, yang boleh baca Arab, boleh kitab Arab ke, pastinya pengarang dia akan buat Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Mereka memegang satunya, mereka memegang kepada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi pernah menyebut kullu amrin zibalin, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi pernah menyebut dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang dilakukan oleh manusia ini, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan yang kita buat, pekerjaan yang kita buat itu akan terpotong, tidak ada keberkatan. Ada hadis yang lain diriwayatkan daripada sahabat yang lain, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, terpotong, maknanya tidak ada keberkatan di situ walaupun benda kebaikan. Sebab itu kata guru saya, setiap perkara kebaikan yang kita nak lakukan pasti kena ada niat. Tu sebab dalam hadis 40 Imam Nawawi menyusun hadis Nabi, letak dalam satu kitab. Dia memulakan dengan hadis yang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Maknanya di situ apa? Kepentingan niat itu akan membawa amalan yang kita lakukan itu sama ada ibadah ataupun adat. Adat, kebiasaan manusia apa dia? Dia makan biasa. Tetapi bila dia mulakan, sebelum dia mulakan makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya, maka amalan yang kebiasaan manusia buat, iaitu makan, telah jadi ibadah. Yang tu kita nak. Kita tak nak, tapi kadang-kadang kita pun lupa. Yang cakap ni pun banyak lupa. Agak nampak makanan sedap kat depan, habis lupa doa. Jadi mulakan sekurang-kurangnya pekerjaan yang kita lakukan itu, mulakan sebelum kita lakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukum Bismillahirrahmanirrahim ni ada 5 juga. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5 kata ulama. Yang pertama wajib, jatuh wajibnya ketika bila? Iaitu dibacakan dia di dalam sembahyang pada surah Al-Fatihah. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain bukan tak baca, dia dibaca secara sir, dibaca secara perlahan. Kita jangan fitnah imam Masjidil Haram, dia tak baca, oh ini Wahabi ni. Kita jangan terus tuduh. Kan dia mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dia mulakan.
Dia baca bismillah, tetapi mazhab lain dia tidak menekankan pembacaan bismillahirrahmanirrahim itu secara jahar, secara kuat. Dan kebanyakan mazhab adalah sepakat bahawa bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka tak sahlah solat dia. Sebab itu adalah rukun, membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Yang kedua, tuan-tuan kena berhati-hati. Selepas imam saja baca waladdallin amin, kan kita baca balik sendiri, jangan baca dalam hati, tak sah solat. Amin. Bila kita tanya, bang baca kat mana? Baca dalam hati, Al-Fatihah, tak sah solat. Kita kena baca surah Al-Fatihah selepas itu seperti mana kita baca, kebiasaan kita baca pada solat-solat yang membaca jahar. Jadi bila imam kata waladdallin amin, kita pun kena baca. Tak boleh, cara baca dia tak boleh dalam hati, tak boleh baca secara bisik, bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Dia kena keluarkan makhraj huruf bismillahirrahmanirrahim, kena sebut satu persatu. Kalau baca dalam hati, tak salah solat tu. Sampai salam, dia tak perbetul balik bacaan Fatihah dia itu, maka dipersilakan bangun balik, solatlah semula. Kita kena berhati. Ramai yang kita tengok bila baca macam tu, bila imam dah baca waladdallin amin, dia senyap. Khusyuk tu hal dia. Khusyuk ni kita kena cari, masing-masing kena cari. Tetapi dari segi rukun solat, dia tidak membaca secara makhraj huruf. Kita nak baca Al-Fatihah kena keluarkan makhraj huruf. Makhraj huruf ini kena betul-betul di manakah tempat huruf itu keluar. Kadang-kadang ada orang baca alham, ha yang simpul tu, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, padahal Al-Fatihah dimulakan dengan huruf ha pedas macam huruf jin tu. Dekat sini alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kalau nak baca bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah ni berbulan-bulan, tuan-tuan. Kawan saya dia cerita, seorang kawan dia tu belajar dengan satu syekh guru Al-Quran, belajar saja bismillahirrahmanirrahim, sebut bismillahirrahmanirrahim 3 bulan. Subhanallahal azim. Jadi kita letak tepi dulu, itu bab tajwid. Jadi kita nak bagi tahu bahawa perkara ataupun bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan hukumnya wajib adalah ketika di dalam solat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, sama ada solat wajib, solat sunat, tuan-tuan bangun malam ke solat tahajud, mentang-mentang bangun tahajud malam-malam senyap je, jadi tuan-tuan pun baca dalam hati Allah saja. Usolli sunat tahajud rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mentang-mentang waktu pagi tu waktu senyap, jadi tuan-tuan baca dalam hati. Tak sah. Dia kena keluarkan makhrajil huruf walaupun pelan. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Dia tak boleh macam bisik juga, sebab makhraj huruf bukan bisik. Alif, ba, ta, sa, dia bukan berbisik, dia kena keluarkan. Maka kalau kita baca bisik juga tak sah solat kita. Kalau kita sampai salam kita buat macam tu, maka tidak sah. Macam mana nak buat? Kena baca sir, tapi keluarkan tempat-tempat huruf tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun imam, dia ada 2 rakaat, contoh isyak kan, 2 rakaat baca jahar, baca kuat, 2 rakaat baca pelan. Jadi tak ada masalah. Kita belajar. Maka itu adalah tempat yang wajib kita membaca surah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pula yang dikatakan membaca bismillahirrahmanirrahim ini perkara ataupun hukumnya sunat, iaitu pada tiap-tiap kali hendak membuat pekerjaan yang digambarkan oleh syarak, seperti hendak makan, minum, tidur dan lainnya. Apabila seseorang nak buat perkara-perkara ini, contohnya makan,
dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia punya makan tu dia punya amalan makan benda tu, makan nasi ke, makan ayam ke, maka itu dikira sebagai adat untuk kenyangkan perut. Tetapi kalau dia mulakan bacaan bismillahirrahmanirrahim ditambah pula dengan doa makan, ini pun satu isu tuan-tuan. Ada satu puak ni, kita bukan nak kutuk puak ni, tetapi dia menyalahi hadis Nabi SAW. Kita kalau sebut hadis dhaif, dia bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Hadis dhaif ni tetap apa yang Nabi sebut. Cuma dhaif ni dari segi sanad dia, orang-orang perawi dia tu, dan matan yang dihafal pada setiap sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Datang satu golongan ni, dia mengatakan bahawa sesungguhnya dia kata bacaan membaca doa baca makan ini dia terdapat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa hadis doa makan ini adalah hadis dhaif. Tetapi satu golongan ni dia menyalahi hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, dia umpama macam mengeji. Dia kata apa? Orang Islam bila dia tadah tangan di hadapan makanan dan dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dia sama je macam kaum Yahudi duduk di depan makan, dia bertafakur. Subhanallahal azim. Macam mana dia mentafsirkan hadis tersebut, tiba-tiba menyatakan bahawa doa yang Nabi pernah sebut dalam hadis, walaupun hadis dhaif, dia mengatakan amalan menadah tangan, duduk kejap, bertafakur kejap, membaca bismillah di depan makanan yang dah terhidang, itu adalah seperti saja amalan kaum Yahudi duduk bertafakur kejap sebelum memulakan makan. Subhanallahal azim. Ini banyak perkara yang padahal perkara sunat. Nak baca, kalau kata dia tu, golongan ini mengatakan itu hadis dhaif, tak boleh baca, cukuplah saja baca bismillahirrahmanirrahim, tak payah mengeji hadis Nabi SAW. Maka setiap pekerjaan yang dilakukan, yang berbentuk kebiasaan kita lakukan, apabila kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan bertukar statusnya menjadi kepada ibadah. Tapi sunat baca. Kalau tuan-tuan tak nak baca bismillahirrahmanirrahim, terus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tak ada masalah, boleh saja. Ini perkara sunat. Cuma sunat ni biar kita kutip banyak-banyak, sebab kita tak tahu amalan wajib yang kita buat ini adakah dia banyak lubang-lubang, lompong-lompong ataupun sempurna. Kita ni kadang-kadang solat tapi otak kita fikir ke lain. Maka yang menampung lubang-lubang tembus ini adalah dengan amalan-amalan sunat. Maka insya-Allah dengan amalan-amalan sunat ini, dia akan menampung dan memberatkan amalan kita, timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Makan, minum dan selainnya. Kalau tuan-tuan baca kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imamu Ghazali rahimahullah ta'ala, dia ada cerita satu persatu. Dimulakan dengan cara tidur, lepas tu bangun tidur macam mana, masuk tandas macam mana. Itu semua ada doa-doa yang Nabi selalu baca ketika membuat perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Yang ketiga adalah dikatakan membaca bismillah ini hukumnya haram. Macam mana? Iaitu pada tiap-tiap pekerjaan yang haram, seperti minum arak dan berjudi. Dia nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram. Hukumnya membaca bismillah untuk dia buat perkara haram, maknanya adalah hukumnya haram lah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia nak berzina, na'udzubillah min zalik, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dia berzina, tak boleh. Okey, kita ambil dua lagi. Yang keempat, membaca bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan makruh, iaitu seperti dibaca di dalam rokok, dan hendak menyapu sampah. Kenapa ustaz menyapu sampah makruh hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim? Sebab sampah tu kan benda kotor. Kita kalau nak masuk ke tandas,
masa bila kita nak baca bismillahirrahmanirrahim sekurang-kurangnya? Dia adalah doa masuk tandas sebelum melangkah masuk ke dalam tandas. Bukan dah masuk dalam toilet tersebut, dah tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim, duduk. Bukan. Maknanya sebelum melangkah masuk ke dalam toilet, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu baru dikirakan sunat. Kalau baca di dalam tempat yang tidak sepatutnya, maka dikira sebagai makruh. Kalau pergi seorang tu dia nak pergi disco, itu jatuh haram lah sebab tempat haram. Dan yang terakhir dikatakan membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya harus, iaitu seperti hendak mengubah barang-barang dari satu tempat kepada tempat lain. Barang-barang yang jarang dilakukan, maknanya bukan yang sentiasa kita lakukan. Macam makan, minum tadi yang sentiasa kita lakukan, maka hukumnya jatuh sunat. Tetapi harus ini yang jarang kita buat. Contohnya masjid ni nak renovate bagi besar sikit, maka tuan-tuan buat gotong royong, angkat tingkap sikit pintu yang sedia ada ni untuk tarik masjid ni jadi luas sikit, maka itu dikira sebagai harus. Yang jarang dilakukan. Maka sebab inilah pengarang kitab ini dia memulakan penulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Satunya adalah untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu taala dan untuk mendapat keberkatan di atas penulisan mereka ini. Jadi setakat itu dulu yang saya sampaikan. Moga-moga tuan-tuan dan saya sabar untuk mengaji kitab ini, dan insya-Allah satu hari nanti Allah akan bagi kepuasan dan kenikmatan dengan membaca kitab ni, insya-Allah. Jadi kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.